masalah jenayah ragut punca keselamatan rakyat Malaysia terancam ialah kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang dicetuskan oleh rakyat Malaysia sendiri. Antaranya adalah kejadian jenayah ragut yang seringkali menjadi tajuk berita di siaran televisyen maupun di dada akhbar. Perbuatan jenayah ragut di Malaysia kebanyakan menggunakan modus operandi yang sama, iaitu menggunakan motosikal dan menyasarkan golongan yang lemah seperti wanita dan keluarga emas. Mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Yang pertama ialah kerja yang paling mudah dan menguntungkan, iaitu hasil daripada kegiatan meragut terdapat pelbagai barangan yang bernilai di mana boleh dijual atau digadai bagi mendapatkan wang untuk membeli keperluan, keinginan semata-mata dan memberi dadah. Yang kedua ialah mengalami kegawatan ekonomi, iaitu banyak kilang dan syarikat di negara ini terpaksa membuang pekerjanya kerana kekurangan permintaan terhadap produk mereka dengan drastik. Seterusnya, ketidakupayaan pekerja yang dibuang kerja itu untuk mencari kerja lain dalam masa yang terdekat telah menjurus mereka ke kancah jenayah, terutama apabila mereka memikirkan makan minum anak dan isteri. Yang ketiga ialah kekurangan didikan agama, iaitu kekurangan aspek agama menyebabkan kurangnya ketahanan diri seseorang untuk tidak melakukan jenayah. Yang keempat ialah kekurangan kamera litar tertutup. Kekurangan kamera litar tertutup ini telah menyebabkan masalah ini berterusan terutama di kawasan sunyi dan ketika waktu malam. Yang kelima, tidak memberi perhatian berat tentang aspek keselamatan, iaitu sikap masyarakat yang gagal mengambil langkah-langkah keselamatan apabila pulang dari pejabat secara bersendirian, berjalan di lorong yang gelap atau mudah percaya akan orang asing akan menjadikan kita sasaran mudah kepada peragut. Analisis pertama, iaitu kerja yang paling mudah dan menguntungkan ialah kerajaan haruslah mewujudkan undang-undang yang lebih ketat kepada peragut-peragut di luar sana agar masalah ini dapat dibendung dengan jayanya. Analisis masalah yang kedua ialah mengalami kegawatan ekonomi, iaitu fiskal, kewangan dan pentadbiran. Yang ketiga, kekurangan didikan agama, iaitu didikan agama ini boleh dididik melalui menghantar ke kelas ngaji atau menyertai kuliah agama di surau maupun di masjid sebagai aktiviti harian mereka. Yang keempat, kekurangan kamera litar tertutup, iaitu disarankan meningkatkan pemasangan kamera litar tertutup atau CCTV di kawasan berisiko tinggi seperti di bank, kawasan perumahan, sekolah dan taman permainan. Analisis masalah yang kelima ialah tidak memberi perhatian berat tentang aspek keselamatan, iaitu masyarakat dinasihatkan supaya membawa wang dengan sedikit apabila keluar dari rumah dan mereka juga perlulah menyediakan penyambut sebut lada dan rib alam bagi tujuan keselamatan. Seterusnya, menjana alternatif, iaitu pro dan kontra. Bagi alternatif yang pertama ialah kerja yang paling mudah dan menguntungkan. Pro, mendapatkan wang dengan tidak bekerja. Manakala kontra ialah wang tidak berkat dan membahayakan keselamatan seseorang. Bagi alternatif yang kedua ialah mengalami kegawatan ekonomi. Bagi pro ialah kosong dan kontra ialah wang tidak mencukupi untuk menyara kehidupan dan mengalami tekanan perasaan akibat kekurangan wang. Alternatif yang ketiga ialah kekurangan kamera litar tertutup. Bagi pro ialah memudahkan peragut melakukan kerja dan kontra ialah keselamatan wanita dan warga emas terancam serta kegiatan jenayah akan kerap berlaku. Alternatif yang keempat ialah kekurangan didikan agama. Bagi pro ialah kosong dan kontra ialah hidup tidak mendapat keberkatan dan hidup akan dibelenggu oleh dosa. Bagi alternatif yang terakhir iaitu tidak memberi perhatian berat kepada aspek keselamatan, bagi pro ialah kosong dan kontra ialah akan menjadi mangsa kepada kegiatan jenayah ragut dan membahayakan diri.
Seterusnya, memilih alternatif penyelesaian, iaitu mengalami kegawatan ekonomi. Yang pertama ialah pastikan mempunyai simpanan, iaitu lakukan simpanan walaupun sedikit demi sedikit yang mana pasti akan menyelamatkan anda atau menyenangkan anda dikala kemelesetan ekonomi berlaku. Yang kedua ialah membuat anggaran perbelanjaan, iaitu ketepikan jumlah wang tertentu setiap bulan untuk tujuan kecemasan. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, ialah mendapatkan nasihat daripada perunding kewangan, iaitu dapat menguruskan simpanan anda dengan lebih bijak. Kesimpulannya, kerajaan haruslah mewujudkan undang-undang yang tegas bagi menjatuhkan hukuman kepada peragut-peragut tersebut supaya kegiatan ini tidak berlaku lagi. Pihak polis dan orang ramai harus memainkan peranan masing-masing dalam membanteras jenayah ini. Dan agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL juga harus memainkan peranan untuk membantu.